السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأما بعد، Alhamdulillah, kita dapatkan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berkumpul di dalam majlis ilmu dengan menggunakan kitab Al-Halal wal Haram fil Islam. Halal dan haram menurut perspektif Islam, yang mana perbincangannya pada bahagian halal dan haram dalam perkahwinan dan rumah tangga, iaitu pada tajuk qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Perempuan yang haram dinikahi, situ ke? Ya, susu. Kita masuk pada bahagian yakni orang yang tidak boleh kita bernikah, ataupun perempuan yang haram dinikahi tapi pada bahagian saudara susuan ataupun radha'ah. Yakni perempuan yang haram dinikahi yang pertama adalah mereka yang status sebagai satu nasab, satu keturunan ataupun satu daripada benih. Itu bahagian pertama yang kita bincangkan pada pertemuan yang lepas. Dan perempuan yang haram dinikahi pada bahagian yang kedua, iaitu saudara sepersusuan ataupun radha'ah. Seorang Muslim diharamkan menikahi wanita yang pernah menyusuinya ketika ia bayi. Yani seorang Islam, seorang Muslim diharamkan menikahi wanita yang pernah menyusukannya, ibu susuan, ketika bila? Semasa dia bayi. Masuk bayi di sini ada keterangan di bawah. Secara hukum wanita yang menyusui menjadi ibu. Wanita yang menyusukan bayi itu dia adalah seperti ibu. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia menyusukan bayi tersebut. Kerana dia ikut membantu pertumbuhan tulang dan daging anak tersebut. Di atas sebab apa? Dengan sebab perempuan itu menyusukan bayi itu sehingga ianya berkongsi ataupun dia membantu membesarkan pertumbuhan kanak-kanak itu. Yang ini susu ni adalah merupakan satu minuman yang berzat, yang dengan susu itu dia akan membantu pertumbuhan
kanak-kanak ataupun bayi itu, membesarkan kanak-kanak itu. Persusuan juga menimbulkan perasaan sebagai ibu anak di antara mereka, bukan setakat dari segi kesan secara tubuh badan jasmani, yakni dengan sebab susu itu dia menimbulkan rasa perasaan keibuan anak dan ibu. Sebab apa? Daripada susu ibu yang digelar sebagai ibu susuan itu masuk di dalam badan bayi-bayi itu, dia ada satu perasaan, umpama satu ikatan ibu dan anak. Walaupun tidak langsung, namun ingatannya akan sangat kuat di dalam batinnya. Walaupun tidak langsung, bukan seperti ibu secara nasab, ibu yang melahirkannya, tetapi ingatan secara batinnya akan kuat melekat di dalam diri dia. Persusuan itu sendiri dianggap berkesan jika berlaku di masa anak-anak itu belum mencapai umur 2 tahun. Apa yang dimasukkan anak susuan itu syaratnya mesti kanak-kanak atau bayi itu bawah daripada umur 2 tahun. Pada masa itu air susu ibu menjadi makanan utama dan tidak kurang dari 5 kali persusuan yang sangat mengenyangkan perut bayi. Dan syarat yang keduanya, makanan ataupun susu ibu itulah menjadi makanan utama bagi bayi itu. Dan sekurang-kurang susuannya adalah 5 kali kenyang. Jadi ingat, syarat seseorang itu menjadi ibu susuan dan juga menjadi anak susuan, yang pertamanya bayi itu mesti umur bawah daripada 2 tahun dan meminum susu ibu itu 5 kali kenyang. Maksud tanda kenyang di sini, biasa bayi kalau dia hisap susu ibunya, dia berhenti hisap, mana dia kenyang. Bukan dipaksa berhenti, tapi dia berhenti sendiri, maknanya menunjukkan dia sudah kenyang. Jadi bagaimana bayi akan melepaskan diri dari puting susu itu kerana sudah merasa kenyang. Biasa macam itulah bayi apabila dia kenyang dia akan melepaskan puting susu ibu itu. Atau biasanya dia terus tidur, dia dah kenyang. Ini maknanya syarat itu. Apabila seseorang itu digelar sebagai ibu susuan dan juga anak susuan, syaratnya bayi itu di bawah umur 2 tahun dan disusu oleh ibu itu sekurang-kurangnya 5 kali, dan setiap kali menyusu itu kenyang. Tanda kenyangnya diantaranya bayi itu akan melepaskan puting susu ibu itu. Jadi kalau orang tua yang hisap susu ibu tak jadi anak susuan. Sebab syaratnya 2 tahun ke atas. Kenapa saya sebut begitu? Ada yang bertanya kepada saya, kalau bapanya hisap susu tak jadi anak susuan. Sama ada pertanyaan tu ikhlas tidak ikhlas, saya jawab jugalah. Bayi mesti umur 2 tahun ke bawah. Kalau bapa kepada bayi tak jadi anak susuan. Usah bimbang yang tu. Saudara perempuan dari persusuan. Yang pertama tadi ibu susuan, dah jadi seperti ibunya dengan sebab menyusu tadi. Dan bagaimana yang lain daripada ibunya, yakni saudara perempuan dari persusuan. Yang umpamanya ada daripada bayi-bayi perempuan yang menyusu kepada ibu tu. Biasanya anak kepada si perempuan itu tadilah orang yang ada susu, bermakna dia bersalin ataupun dia melahirkan bayi baru dia ada susu. Melainkan zaman sekarang ni dia ada injek hormon dan sebagainya, satu bab yang lain. Yang ni di sini biasanya yang mengeluarkan susu ni ataupun yang ada susu orang yang melahirkan anak. Maknanya dia sendiri ada anak. Dan yang disusukan itu umpamanya bayi laki-laki dan anak dia sendiri, anak
perempuan, ataupun sebaliknya yang disusukan itu anak orang lain tapi bayi perempuan, dan anak dia itu pula bayi laki-laki, maknanya dia akan jadi adik-beradik susuan. Cuma tajuk di sini saudara perempuan dari susuan, jadi semuanya sama. Jadi maknanya yang disusukan itu anak orang lain laki-laki, bayi laki-laki, dan anak dia sendiri adalah bayi perempuan, dipanggil saudara perempuan dari persusuan. Ataupun sebaliknya bersama, kalau anak orang lain itu bayi perempuan dan anak dia sendiri bayi laki-laki, bermakna samalah. Yang ini dua-dua tu adalah adik-beradik susuan, tidak boleh bernikah. Itu faham. Dengan ibu susuan memang tak boleh bernikah. Itu yang pertama. Dengan ibu susuan memang dia tidak boleh bernikah, tidak boleh berkahwin. Dan ditambah lagi yang tidak boleh bernikahnya dengan saudara perempuan susuan. Anak perempuan dari ibu yang menyusui menjadi saudara perempuan bagi lelaki yang pernah menyusu kepada ibunya. Status kerabah yang lain berlaku dalam hubungan ini. Begitu juga status kerabah akan berlaku dengan sebab susuan ini. Status kerabah yang macam mana? Suami kepada ibu susuan itu dianggap sebagai bapa susuan. Dia tidak boleh bernikah dengan suami itu. Dan begitu juga dengan adik-beradik perempuan itu dianggap sebagai mak saudara susuan. Begitu juga dengan adik-beradik kepada ayah susuan itu dianggap sebagai mak saudara ataupun saudara, ibu saudara ataupun bapa saudara susuan bagi yang disusukan itu. Dari statusnya dia sama ataupun hampir sama dengan orang yang tidak boleh bernikah dengan sebab nasab. Sama. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab." Muttafaqun alaih. Dari sepersusuan diharamkan apa yang diharamkan dari garis keturunan. Ya, ini dengan sebab persusuan itu haram bernikah sebagaimana haram bernikah dengan garis keturunan ataupun senasab. Nasab ni maknanya dia punya benih lah. Satu daripada benih ataupun satu daripada nasab keturunan. Ini bagaimana orang yang haram bernikah dengan sebab dianya adalah keluarga dia, adik-beradik ayahnya, adik-beradik ibunya dan sebagainya, dia panggil nasab. Samalah hukumnya orang itu tidak boleh bernikah dengan sebab dia disusukan oleh satu perempuan. Sama dia punya jumlahnya dengan orang yang haram bernikah dengan satu nasab, satu keturunan. Sebagaimana halnya seorang saudara perempuan ayah ibu, bapa saudara, anak saudara adalah haram untuk dinikahi, maka begitu juga dengan mereka yang mempunyai status yang sama dari persusuan. Ini bagaimana orang yang dilahirkan oleh ibunya, maknanya dia haram bernikah dengan adik-beradik ibunya, dan dia haram bernikah dengan adik-beradik ayahnya. Dia haram bernikah dengan ibu ayah kepada ibunya, yakni atuk neneknya sebelah ibunya. Dia haram bernikah dengan ayah ibu kepada ayahnya, atuk nenek sebelah ayahnya, dan turun ke bawah. Dia haram bernikah dengan adik-beradik dia sebenar. Dia haram bernikah dengan anak saudara daripada anak kepada adik-beradik dia, yakni anak saudara dia ke bawah. Kamulah begitu hukumnya anak perempuan susuan ataupun anak laki-laki susuan haram bernikah dengan semua mereka itu. Sebelah mana? Sebelah mereka yang menyusukannya. Boleh faham? Kita ambil contoh. Satu orang yang disusukan oleh satu perempuan, haram dia bernikah dengan ibu susuan, dan haram juga dia bernikah dengan ayah mak kepada ibu susuan. Dipanggil sebagai umpama atuk nenek dia secara susuan. Begitu juga orang yang disusukan oleh satu perempuan, dia haram bernikah dengan bapa susuan, suami kepada perempuan yang menyusukannya. Begitu juga haram dia bernikah dengan
ayah ibu kepada bapa susuan, yang ini dianggap sebagai atuk nenek susuan. Boleh. Begitu juga dia haram bernikah dengan adik-beradik kepada ibu susuan, dianggap sebagai mak saudara, bapa saudara susuan dia. Dan juga dia haram bernikah dengan adik-beradik kepada ayah susuannya, dianggap sebagai mak saudara, bapa saudara susuan dia. Dan dia haram bernikah dengan anak kepada ibu susuan tu. Contohnya orang yang ibu susuan tu dia ada 5 anak perempuan, dan yang disusukan tu bayi laki-laki, di mana bayi laki-laki itu dia membesar, dan apabila dia besar dia tidak boleh bernikah dengan kelima-lima daripada adik-beradik susuan dia tu. Adik yang kelima-lima anak kepada ibu susuan tu. Dan begitu juga anak kepada adik-beradik susuan itu dianggap sebagai anak saudara dia. Dia tidak boleh bernikah, sebagaimana halangan kepada mereka yang dilarang ataupun dia halang bernikah dengan sebab cara nasab. Sama. Boleh faham? Cuma beza di sini dari sudut yang lainnya, bapa susuan itu bukanlah dia punya wali dia. Bukan jadi wali kepada dia, tak jadi wali pernikahan. Dan juga ibu susuan dan ayah susuan itu tidak mewariskan harta kepada dia. Di sini terhalang dengan sebab apa? Terhalang untuk bernikah. Dan dalam sudut yang lain, di mana dari segi auratnya seperti anaknya lah. Ini anak susuan itu aurat dengan ibu ayah susuan dia seperti dengan anak benar kepada ibu ayah susuan itu. Aurat dari segi aurat dan persentuhan dan sebagainya tidak haram. Bersalam dan sebagainya tidak haram. Cuma dari sudut wali tidak bertukar kepada bapa susuan, dan dia juga tidak mewarisi harta daripada ibu ayah susuan. Boleh. Ni dia sebut secara agak terperinci di situ. Saudara seperbesanan, masuk tajuk lain pula. Yang ni dari segi apa? Saudara seperbesanan ataupun musaharah. Dengan sebab apa? Dengan sebab pernikahan. Habis dalam bab susuan tu, habislah. Harap boleh faham. Dalam bab susuan tu boleh faham. Sama dia punya haram dengan sebab nasab, begitu juga haram dengan sebab persusuan. Cuma beza di sini, tidak mewarisi harta pusaka dan juga tidak menjadi wali. Ayah susuannya tidak jadi wali pernikahan kepada anak perempuan susuan dia. Dari segi aurat sama dengan anak benar, anak nasab. Dari segi persentuhan juga sama dengan anak benar. Saudara seperbesanan dengan sebab pernikahan ataupun musaharah dia panggil. Haram dengan sebab pernikahan. Apabila bernikah satu orang dengan satu orang, di mana ada halangan bagi dia bernikah dengan seseorang yang ada dalam pasangan dia tu. Satu laki-laki bernikah dengan satu perempuan, di mana keluarga perempuan tu ada mereka-mereka yang haram bernikah dengan laki-laki tersebut, suaminya lah. Ataupun sebaliknya lah, perempuan bernikah dengan satu laki-laki, keluarga sebelah laki-laki tu ada mereka yang haram bernikah dengannya. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia bernikah. Yang haram bernikahnya dengan sebab perkahwinan ini ibu mertua. Ini mak kepada isterinya. Sebaik berlaku pernikahan, maka ibu dari isterinya adalah menjadi haram walaupun belum berlaku hubungan seksual, kerana ibu mertua sama dengan ibu kandung sendiri. Apabila satu orang tu bernikah, haram bagi dia bernikah dengan ibu mertua walaupun dia tidak berhubung jenis dengan isterinya. Dia tak sempat berhubung jenis dengan isterinya, mungkin isterinya meninggal. Boleh tak dia menikah dengan ibu isterinya? Tak boleh. Walaupun dia tidak jima isterinya lagi, tak boleh. Di mana ibu mertua tu sebagai ibunya, umpama sebagai ibunya sampai bila-bila, tak boleh bernikah.
Yang kedua, anak tiri dari isteri yang telah berlaku hubungan seksual. Tapi jika suami belum melakukan hubungan seksual dengan ibunya, anak tersebut masih halal. Yang keduanya, anak tiri dari isteri yang telah berlaku hubungan seksual, di mana satu orang tu bernikah dengan satu perempuan dan perempuan tu ada anak. Yang anak itu sebenarnya belum menjadi anak tiri selagi dia tidak jima isterinya. Habis dia jima isterinya, bermakna anak itu sebagai anak tiri dan tidak boleh dia bernikah dengan anak tiri. Dan kalau selagi dia tidak jima isterinya, dia boleh bernikah dengan anak tiri. Di mana anak masuk anak di tiri ini sebenarnya orang tu sudah jima satu perempuan, dan anak perempuan itu dinamakan anak tiri. Dan anda kata seorang tu tidak jima lagi perempuan itu, anaknya belum jadi anak tiri lagi, di mana dia boleh bernikah dengan anak perempuan itu. Mungkin boleh berlaku lah. Benda ni hukum tu ada, cuma berlaku ataupun tidak tu mungkin berlaku. Contohnya satu orang tu dia menikah dengan satu perempuan, lepas tu dia tengok perempuan tu ada anak. Hari yang sama, bulan Jimat, dia cerai perempuan tu. Dia pinang anak perempuan tu nikah dengan dia pula. Tu contoh macam tu lah. Tapi perbuatan tu zalim sungguh. Perbuatan macam tu macam zalim sungguh lah. Cuma saya buat contoh, satu orang bernikah dengan satu perempuan, lepas tu dia tengok perempuan tu ada anak cantik, dia cerai perempuan tu. Dia belum jimat lagi, dia pun pinang anak perempuan tu. Besok dia menikah dengan anak perempuan tu. Boleh, hukumnya boleh, sebab tak jadi anak tirinya lagi. Tapi dari segi suasana tu macam zalim sungguh. Mau bergaduh mak dengan anaknya. Contohlah, saya buat contoh. Yang ketiga, menantu wanita. Menantu wanita, tengok, iaitu isteri dari anak kandungnya, bukan anak angkat. Yang ni isteri daripada anak dia, menantu dia lah. Seorang bapa mertua tidak boleh bernikah dengan anak, tidak boleh bernikah dengan menantu lah, anak kepada isterinya. Syaratnya bukan anak angkat. Islam sendiri telah menghapus pengangkatan anak dan berbagai aspek yang berkaitan dengannya. Ini dianggap bercanggah dengan kenyataan dan hakikat, kerana sistem ini malah mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna ad'iyaakum abna'akum dzalikum qawlukum bi afwahikum." Al-Ahzab ayat 4 yang bermaksud, dan dia tidak menjadikan anak-anak asuh kalian sebagai anak kalian sendiri. Itulah perkataan kalian dengan mulut-mulut kalian. Apanya masuk di sini? Zaman jahiliyah dulu, orang-orang kafir apabila anak angkat tu dianggap sebagai anak sendiri, mereka tu mendapat waris, mendapat harta pusaka, dan kadang dibinkan kepada bapa angkat. Dan apabila anak angkat tu meninggal, isteri kepada anak angkat tu dia tak boleh bernikah dengan bapa angkat. Bapa angkat kepada suami dia. Dan perkara ini dihapuskan oleh Islam. Rasulullah SAW bernikah dengan anak angkat, anak kepada Zaid bin Harithah. Yang ini namanya Zainab bin Jahsy, anak kepada mak saudara Rasulullah SAW sendirilah, di mana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hukuman menghapuskan pahaman itu melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminang sepupu dia, anak kepada mak saudara dia, dipinang untuk Zaid bin Harithah, yang asalnya dia adalah merupakan hamba kepada Khadijah, hamba kepada Khadijah yang diberi kepada Rasulullah SAW, dan Nabi SAW memerdekakan dia.
Dan sebab sayang Nabi kepada Zaid bin Harithah tu, ada keinginan dia untuk membinkan Zaid tu kepada Muhammad, tapi tak boleh, Islam melarang. Dan kerana sayang dia kepada Zaid dan pekertinya baik, orang yang warak, di mana Rasulullah meminangkan Zainab binti Jahsy kepada Zaid. Walaupun begitu, rumah tangga Zaid dan juga Zainab tak kekal lama sehingga mereka berpisah. Ini takdir daripada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi SAW untuk pinang Zainab, dia menikah dengan Zainab. Jadi dia menikah dengan siapa? Dengan isteri kepada anak angkat dia, demi untuk menghapuskan pahaman orang jahiliah, yakni bapa angkat tidak boleh bernikah dengan isteri kepada anak angkat. Hukum itu berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setengah dari hukum itu kena kepada Nabi. Nabi sendiri yang kena lalui. Baru jelas nampak. Tak kuranglah, makna tidak kurang ataupun tidak sedikit hukum itu berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana satu daripadanya nak menyatakan kepada kita, Islam tu bukan rekaan Nabi. Islam tu daripada Allah. Kadang-kadang hukuman-hukuman tu menyebabkan, maknanya satu benda tu terkesanlah pada Nabi. Umpama Nabi tu, kita tengok macam mana kes ni, kes bernikah dengan anak isteri kepada anak angkat tu. Islam kenapa tidak kepada orang lain, kepada Nabi? Di mana tuhmahan-tuhmahan zaman dia tu berlaku kuat. Jadi orang yang menohmah Nabi, mengatakan Nabi SAW ni lama dah intai menantu angkat dia, isteri kepada anak angkat dia, dan sehingga bercerai. Ini adalah merupakan satu tuhmahan. Dan tuhmahan ini pun berlaku di zaman kita. Orientalis benci Islam dengan sebab apa? Satu daripadanya, begitulah, dia memusuhi Islam, memfitnah Islam. Kononnya Nabi Muhammad SAW lama dah intai isteri kepada Zaid, dan bercerai, dia terus nikah. Dan ulama-ulama kita jawab, kalau Nabi SAW berkenan kepada Zainab bin Jahsy, buat apa dia pergi pinang Zainab bin Jahsy, beri kepada Zaid? Apabila dah jadi isteri Zaid, maknanya dah jadi janda kepada Zaid. Baiklah Nabi SAW bernikah terus. Ulama-ulama kita pandai menjawablah. Itu begitu. Jadi apa maksud di sini? Inilah yang nak dinyatakan, menantu wanita iaitu isteri dari anak kandung, itu tak boleh. Isteri kepada anak kita, yang ini menantu kita lah, di mana mereka tu tidak boleh kita nikahi. Tu. Kalau anak kita menceraikan mereka ataupun anak kita meninggal dan sebagainya, isteri kepada anak kita tu sebagai anak kandung kita sendiri. Apabila menikahnya anak kita dengan mereka, dengan isterinya, walaupun tidak dijima', di mana tidak boleh bernikah. Bapa mertua tidak boleh bernikah dengan isteri kepada anaknya. Jadi disebut di sini bukan anak angkat. Maknanya kalau anak angkat kita bernikah dengan satu perempuan dan perempuan itu diceraikan oleh anak angkat kita, boleh bernikah dengan kita, sebab anak itu anak angkat, bukan anak kita. Ataupun anak angkat kita meninggal, boleh kita bernikah dengan isteri kepada anak angkat. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا جَعَلَ عَدِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ. Yang bermaksud, dan dia tidak menjadikan anak-anak asuh kalian sebagai anak kalian sendiri. Itulah perkataan kalian dengan mulut-mulut kalian. Ini orang-orang ataupun zaman jahiliah dahulu, mereka membinkan anak angkat tu kepada dia. Lebih-lebih lagi, orang tu dia tidak ada anak laki-laki, dia ada anak perempuan. Jadi dia ambil anak angkat laki-laki, dia binkan kepada dia, dan dia lebih sayang anak angkat berbanding dengan anak dia sendiri. Dan harta-hartanya diberi kepada anak angkat. Mana perbuatan tu zalim. Anak angkat ni bukan mereka yang boleh mendapat harta pusaka. Anak angkat boleh diberi harta sama ada dengan cara hibah ataupun dengan cara wasiat, tapi tidak boleh diberi dengan jalan harta pusaka.
Dan kadang-kadang mereka zaman jahiliah ni mengagung-agungkan anak angkat dia. Ini melobi-lobi anak angkat seperti anak sendiri. Dan mereka meminggirkan anak-anak sendiri. Ini berlaku zaman jahiliah. Dengan kata lain, pengangkatan anak hanyalah sebuah ungkapan lisan sahaja yang tidak mempengaruhi status apapun, tidak dapat mengubah orang lain menjadi saudara. Anak angkat ni hanya sebutan sahaja, anak angkat, dan tidak mengubah hukum. Ini adalah merupakan satu daripada ungkapan lisan dan tidak mengubah apa-apa status dan tidak membina ataupun mengubah apa-apa hukum dan tidak menjadi sebagai anak yang betul dan tidak menjadi saudara yang betul. Sebagai angkat, diangkat sebagai anak, diangkat sebagai saudara. Jadi tidak jadi seperti anak sebenar dan tidak menjadi seperti saudara yang sebenar. Pengharaman 3 jenis wanita di atas merupakan akibat dari perkahwinan yang mengikat hubungan yang kuat di antara mereka dan yang menuntut diharamkannya perkahwinan di antara sesama mereka. Yang ini keharaman bernikah dengan ibu mertua, dengan bapa mertua sampai bila-bila. Sampai bila-bila, umpama sebagai ibu ayah sendiri. Begitu juga haram bernikah dengan anak tiri sampai bila-bila. Walaupun isteri itu meninggal, anak tiri ini tak boleh dinikahi sampai bila-bila hukumnya. Begitu juga menantu wanita, menantu perempuan haram dinikahi sampai bila-bila. Hukum ni kekal sampai bila-bila. Yang tu. Dalam ini dipanggil satu bahagian daripada pernikahan. Dua saudara, dia asingkan tajuk. Pernikahan tu kan ada adik-beradik. Kita bernikah dengan isteri kita ada adik-beradik perempuan. Dia tajuk asing. Yang atas tu dengan sebab pernikahan, tapi yang tiga tu tak boleh menikah sampai bila-bila. Sampai bila-bila? Sampai kiamat. Hukumnya tak boleh, haram sampai bila-bila. Dan dalam pernikahan ini ada adik-beradik. Adik-beradik itu sampai bila yang tak boleh bernikah, sampai bila kita boleh bernikah pula. Ni tengok. Menikahi dua wanita bersaudara. Di masa jahiliyah, perkahwinan semacam ini dibolehkan, tapi kemudian diharamkan oleh Islam. Hubungan persaudaraan di antara mereka mesti dipelihara menurut Islam. Tentunya hubungan ini akan menjadi kacau bilau jika salah satu dari mereka berdua menjadi madu bagi wanita yang lain. Secara jelas Al-Quran mengharamkan. Begitu juga dengan hadis yang mana Rasulullah SAW bersabda, zaman jahiliyah, orang zaman jahiliyah ni dia boleh memadukan isteri, adik-beradik isteri dia. Contohnya dia ambil kakak, lepas tu dia berkenan kepada adik isteri, dia menikah juga. Dia tidak menceraikan isterinya, tapi dia kumpul sebagai madu. Ini zaman jahiliyah. Datang Islam mengharamkan tu. Dengan sebab apa? Di antara sebabnya menyebabkan akan putusnya hubungan adik-beradik. Sudah tentulah orang perempuan mana suka untuk dimadukan. Ada orang perempuan suka nak dimadukan? Jarang lah. Dan kalau dah dimadukan tu adik-beradik dia sendiri, agak macam mana perasaan dia? Dia akan menyebabkan permusuhan. Kalau berlakunya permusuhan, pergaduhan, dia akan menyebabkan putusnya hubungan adik-beradik itu. Di mana perkara ini diharamkan oleh Islam, dan juga perkara ini dijelaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha. Seorang wanita tidak boleh dikumpulkan bersama saudara perempuan dari ibunya dan tidak juga dengan saudara perempuan dari ayahnya. Yani wanita tidak boleh, seorang wanita tidak boleh dikumpulkan bersama saudara perempuan dari ibunya, dan juga tidak boleh saudara perempuan dari sebelah ayahnya, tidak boleh dikumpulkan sekali. Yang termasuk di sini, kita tidak boleh bernikah dengan mak saudara dengan isteri kita, selagi isteri kita tu di dalam sebagai isteri kita. Yang pertamanya, satu orang dia tidak boleh bernikah dengan adik-beradik isterinya untuk dijadikan madu. Itu satu.
Dan juga satu orang juga tidak boleh bernikah dengan mak saudara isterinya selagi dia masih dengan isterinya. Dan apabila dia berpisah dengan isterinya, satu orang tu boleh bernikah dengan mak saudara kepada isterinya. Tapi syaratnya dia dah berpisah dengan isterinya, sama ada berpisah kerana bercerai ataupun berpisah dengan kerana mati. Dalam dua kitab sahih yang lain, Rasulullah bersabda, "Innakum idza fa'altum dzalika qata'tum arhamakum." Rawahu Ibnu Hibban. Yang bermaksud jika kalian melakukan itu, maka kalian memutuskan hubungan persaudaraan di antara kalian. Islam sendiri mewajibkan hubungan persaudaraan, lalu bagaimana mungkin di saat yang sama ia juga mensyariatkan sesuatu yang boleh merosakkannya? Jadi Islam pada asasnya mewajibkan hubungan persaudaraan. Hubungan persaudaraan itu nak dijaga, tidak boleh diputuskan. Tiba-tiba dalam sudut yang lain pula Islam membenarkan permusuhan. Contohnya satu orang bernikah dengan adik-beradik isterinya, yang dikumpulkan adik-beradik isterinya, kakak dengan adik itu dijadikan madu, dan akan jadi permusuhan di antara dua ni. Mana mungkin? Satu sudut Islam suruh bersaudara, berbaik-baik, berkasihan belas. Satu sudut yang lain pula Islam membenarkan seseorang itu bermusuhan dengan sebab memadukan adik-beradik isterinya. Ini tak mungkin benda itu. Jadi akan suatu benda yang bercanggah daripada konsep Islam. Inilah bendanya. Dan andai kata apabila satu orang itu berpisah dengan isterinya, dia bolehlah bernikah dengan adik-beradik isterinya. Tapi selagi dia dengan isterinya masih isterinya yang sah, tak boleh bernikah dengan adik-beradik isterinya. Sama ada satu orang menceraikan isterinya dan ambil adik-beradik isterinya, ataupun isterinya meninggal, ambil adik-beradik isterinya. Satu orang mana dia isterinya meninggal, jadi masa dia dengan isterinya, adik isterinya tu berpelajaran tak tinggi lah. Jadi mengasuh anaknya, jaga anaknya dari kecil. Lepas tu apabila isterinya meninggal, dia menikah dengan adik isterinya. Asalnya adik isterinya tak naklah menikah dengan dia sebab abang ipar, abang dia anggap abang. Tapi dia pujuk-pujuk dapat. Di mana anak-anak dia tu dah anggap macam mak dia. Sebab apa? Daripada kecil adik kepada isteri tu dah jadi pengasuh. Sebab mereka dua-duanya bekerja, anak tinggal di rumah. Jadi adik-beradik isteri tu dah jadi macam mak. Dan sampai sekarang anak-anak tu jadi anggap macam mak. Jadi tidak ada ni lah. Tapi syaratnya kena berpisah, sama ada pisah secara mati ataupun bercerai. Azan.
Wanita bersuami, tajuknya agak panjang tuan-tuan. InsyaAllah kita tangguhkan dulu, saya nampak. Dan saya yang dimaklumkan ada pengajian di Majlis Ilmu Al-Falah lepas Isyak, menggunakan kitab di nama penuntut. Ini kitab fiqh. Dan saya lah pengajar di sana insyaAllah malam ni. Kita minggu pertama dan minggu yang ketiga selepas Isyak sama-sama kita mengaji fiqh. Fiqh ni maknanya ilmu hukum hakam amali mukallaf. Kita kena ada ilmu lah untuk kita beramal. Dipanggil sebagai hukum syariat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana waj'alna min 'ibadika as-salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.